teruskan sebab saya tengok orang beratur panjang sampai keluar. Mula-mula wife cakap, "Ish, kita nak proceed ke atau nak balik je kan?" Lepas tu saya rasa macam tak apalah, kita proceed je lah kan. Kita parking, lepas tu beratur. Tapi alhamdulillah, walaupun queue tu panjang, diorang punya sekretariat yang uruskan program mass testing ni semalam memang betul-betul function. SOP dijaga dengan betul-betul ketat. Segala-galanya cepat, memang cepat. Saya pun tak expect dalam masa kurang 45 minit segala-galanya dah selesai. Lepas tu keputusan keluar dalam tempoh 24 jam. Saya diberitahu macam tu, tapi bila saya balik rumah waktu maghrib tu, saya cuba check dalam app Selangkah, tengok-tengok keputusan dah keluar. Wow. So saya Terus dapat pergi keputusan dekat app? keputusan dekat dalam app Selangkah tu. Jadi saya habis test apa semua lebih kurang pukul 4.30. Lepas tu waktu maghrib tu saya check, sebelum nak solat maghrib tu tengok-tengok dah keluar dah result. Jadi saya check, saya bagi tahu dekat wife saya. Saya cakap kat dia, result dah keluar lah, negatif. Alhamdulillah apa semua kan. Lepas tu wife saya pula dia duduk kat dapur, dia tengah buat kerja kat dapur lah kan. Bila saya cakap result saya dah keluar, dia pun cepat-cepat capai phone dia nak check result dia pula. And then tiba-tiba jadi suram sebab keputusan dia positif. Jadi lepas dah positif tu terus jadi macam kita orang jadi stuck tau. Jadi macam alamak, nak buat apa ni? Macam jadi blur, jadi tak tahu nak buat apa. Jadi wife saya pula dia terus naik ke bilik kat tingkat atas. Dia terus berkurung dalam bilik. Dia jadi macam dia and then malam ni kira malam yang complete malam yang pertama lah. Kira dah masuk malam yang kedua lah dia kuarantin. Memang hari ni dia duduk dalam bilik tak keluar langsung. Jadi memang dia dia sampai dia lalui mental pressure tau. Duduk dekat dalam bilik tak boleh nak keluar, takut. Lagi-lagi saya tinggal dengan mak saya yang umur 60, lepas tu ada anak 2 orang dengan adik seorang. Kita orang semua memang even malam tadi pun saya dengan anak-anak tidur kat bawah. Nak asingkan diri lah kan. Tapi kesihatan saya risau kesihatan mental dia tu. Dia macam bayangkan the whole day duduk dekat dalam bilik, tak keluar, tak apa. Makanan apa semua kita yang hantar masuk bilik. Semuanya dah macam warded lah, senang cerita dah macam warded dah. And then saya pun tak tahu nak kena buat apa sekarang ni. And then bila saya tengok dekat dalam app Selangkah tu, dia bagi tahu dalam masa 24 jam hingga 48 jam, 24 jam ke 48 jam kita akan dapat panggilan. Tapi buat masa ni tempoh 48 jam tu belum tamat lagi lah. Maksudnya mungkin dah tunggu sampai esok lah. And then panggilan tu akan dibuat oleh pejabat kesihatan daerah. And then saya pun dah isi borang sebagai kontak rapat apa semua kan. Sekarang ni even dekat grup-grup taman apa semua kita dah bagi tahu dah. Sebab waktu raya itu hari kita memang dekat kawasan perumahan saya ni memang jiran-jiran memang tak melawat, memang tak beraya langsung lah dekat rumah. Even kita duduk dalam satu kawasan perumahan tapi just sembang-sembang macam tu je. Kita orang duduk dekat dalam kawasan rumah kita, and then jiran duduk kat kawasan rumah dia, just tembok je yang memisahkan tu kan. Tapi memang tak pergi. Even waktu beraya pun just bagi juadah raya, rendang apa semua kat jiran. So memang tak ada ziarah apa-apalah. So bila dah tahu positif, bagi tahu dekat grup taman apa semua, dorang masing-masing takut, masing-masing cuba nak pergi buat testing yang saya pergi itulah kan. Tapi hari ni rasanya dekat Rawang lah. Lepas tu isunya sekarang ni masalah mental. Masalah mental tu memang the main issue untuk orang-orang yang positif ni. Lagi-lagi dia kena asingkan diri, tak dapat nak sentuh anak, tak dapat nak walaupun duduk dalam rumah sendiri tapi bilik tu dah umpama macam penjara tau. Betul. Sebab saya pun ada pengalaman yang sama juga. Few months back lah.
Itu pun saya Positif masa tu juga? test negatif sebab ada seorang colleague saya yang positif masa tu di pejabat, dan kami semua Hmm, yalah kira macam kontak rapat lah sebab meeting satu bilik apa semua kan, aircon semua. So I hmm, take my own initiative untuk quarantine. quarantine lah. So sama lah betul macam Hmm, yang cakap tadi, it's very hard, bila sebab yalah tak dapat pegang anak apa semua kan, dan duduk hmm. dalam bilik je lah, walaupun ada toilet, makanan, TV apa semua, tapi it's not the same lah. Memang Ya, dan betul, betul, apatah lagi betul. bila kita menuju ke arah kemungkinan untuk kita kena belum tahu lagi kena lockdown ke tak, tapi kemungkinan tu ada. Hmm, So mungkin ni antara hmm, benda yang kita perlu perhatikan lah, sama ada hmm. kuarantin ataupun tidak kuarantin. Memang kita mungkin akan kembali ke era PKP 1.0 dulu yang memang tak boleh keluar pergi mana-mana, naik kereta pun seorang. So Hmm. benda-benda macam ni perlu diberi perhatian lah. Okay, thank you Naim. So untuk Okey, pukul okey, satu, okey. dan saya wish semoga ni lah isteri dan keluarga baik-baik semuanya Oh, untuk terima kasih Izwan. mengarungi ni lah Terima apa tu kasih. lockdown ni. Okay, thank you very much. InsyaAllah. Kita ada Muzam. Muzam boleh dengar saya? Kena on speaker bro. Okay, tak apa. Sementara tunggu Muzam on dia punya mic tu, saya bacakan satu DM daripada Yani. Dia kata, salam bang, saya peniaga statik tepi jalan. Susah sebenarnya PKP or lockdown ni, tapi memang dah bersedia lah. Sepanjang PKP ke PKPB ke, memang sale drop. Sebab memang sasaran utama adalah pelajar sekolah, pelajar kafar dan orang-orang yang pulang dari kerja, ambil anak apa semua. Bantuan GKP pun tak dapat. Mohon dan rayuan tetap tak dapat. Harap kalau betul lockdown dapatlah bantuan dari kerajaan untuk peniaga-peniaga kecil macam saya ni. Betul ada. Adli is back with us. Boleh dengar saya Adli? Adli? Boleh dengar? Saya boleh dengar. Boleh dengar saya Okey. ke? Apa cerita Adli? Jelas. Ya. Boleh jelas. Apa cerita kita malam ni Adli? Baik, terima kasih Bro Nizam. Gembar-gemburkan dengan berita yang kemungkinan besar akan diadakan. Bagi saya, isu total lockdown ni patut yang berlaku. Dan yang Bro Nizam ada baca tadi, bagi saya nak survive. Sekiranya efek kesan tambah pula dengan imposition of darurat yang tak menentu hala, akan lagi derita rakyat. Dan saya tak bahawa rakyat akan ada. Adli tak clear lah. Mungkin boleh, kalau Adli dekat dengan wifi tu, mungkin boleh cuba wifi connection ataupun boleh ubah your location ataupun your position supaya jelas perbualan kita malam ni. Mungkin ada putus-putus, tak apa. Memang space ni dia memang kurang stable sikit, terutamanya kalau siapa yang dah biasa join space ni memang tahulah space ni dia agak volatile sikit dia punya connection dia, terutama sekali kalau guna Android. Dia memang belum stabil lagi. Kita ada Afiq Zaini.
Ya, kau nak mak mencarut ke? Carutlah, carut. Astagfirullah ya akhi. Kau jangan. Aku ni sesila aku rentas negeri, aku pergi Gunung Ledang ni, aku santau juga dia orang semua. Jangan. Minta elok-elok pergi Gunung Ledang. Jumpa Gusti Putri, minta elok-elok. Oh, minta elok-elok Politik Malaysia. Bunyi jauh Aku rasa kerajaan nak sabotaj aku kot. Sekejap. Sin. Ada ni tak? Kau penjarakan sosial dengan telefon sendiri kan? Bukan. Sekejap. Aku rasa telefon ni kan? Kau punya Canggih sangat. canggih sangatnya telefon mak. Itulah masalah dia. Tak apa, kita tunggu Afiq adjust dia punya Tak, audio. sekejap. Aku pakai Twitter seorang lagi. Itu. Dia Ni ke? request. Nuraza ni. Nur Azam. Apa nak cakap apa-apa lah berkenaan dengan total lockdown ni. Your struggle, your opinion, anything. So boleh request guna mic kat bawah tu. Bottom left corner tu ada mic. Request dan kita boleh bagi laluan, ataupun kalau nak DM pun boleh. Macam Yami tadi cerita dia sebagai peniaga kecil lah yang mengharap bantuan dari kerajaan, pun boleh DM saya, nanti saya akan bacakan. Okay Afiq, boleh dengar? Boleh. Tu dia. Macam mana ni Afiq? Kita nak Tak tutup ada. lockdown ni. Aku pun tak tahulah. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan, banyak ada je negara yang tak total lockdown, kes dia tinggi dan tak perlu total lockdown. Satu, kalau dia nak buat total lockdown, sebab kita dah lockdown berapa kali dah. Ini dah kali ketiga dah, PKP yang ketiga. And then kita dengan darurat lagi, dengan darurat tu satulah, dengan institusi parlimen yang sepatutnya jadi tempat untuk orang berbahas, digantung tanpa apa-apa alasan yang munasabah. Tetapi bazar Ramadan boleh buka, tempat lain boleh buka, sedangkan tempat tu adalah tempat yang paling penting sekali untuk kau debate tentang policy, tentang peraturan, apa yang sepatutnya ada, apa yang sepatutnya boleh buat, apa yang tidak. Kita tengok dari segi perundangan, kalau kau tanya aku, is abuse of power lah daripada kerajaan, dan kita tidak ada check and balance. Jadi kita tak tahu sekarang ni kita kau tengok semua orang terkesan, kecuali orang yang memang ada gaji tetap. Of course dia tak terkesan, menteri tak terkesan, penjawat awam kebanyakannya tak terkesan. Tapi untuk peniaga kecil, untuk orang yang kerja biasa-biasa, ini orang yang terkesan. Bila kerajaan benarkan untuk keluarkan duit KWSP, sebenarnya berapa ramai orang yang terkesan ni ada KWSP? To begin with. Tak ramai. Ya. Tak ramai. Jadi sepatutnya dia bagi cash handout kepada orang-orang yang terkesan, kepada peniaga kecil, dan untuk minta bantuan itu pun disusahkan juga. Satu. Nombor dua, aku sebab latar belakang aku undang-undang dan pengajian Islam. Kau tengok dalam banyak-banyak institusi yang tidak berfungsi dengan baik, itu adalah institusi zakat. Okay. Dengan penuh hormat kepada Menteri Agama. Dr. Zul marah ni kalau dengar aku cakap zakat tak berfungsi ni. Tak, dia kena dengar aku cakap sampai habis dulu. Okay. Dengan penuh hormat, engkau tengok berapa ramai orang yang bayar zakat. Kita tahu Dr. Zul buat pencitraan nasional, pencitraan dengan dia ambil gambar orang, dia bagi bantuan zakat ke sana sini, jumpa bomber, jumpa orang tu, jumpa orang ni. Tapi kita tidak, wang zakat dia tidak dapat kepada semua orang. Kalau nak kirakan asnaf sekarang ni, hampir kebanyakan orang Islam yang bekerja sendiri, itu dah jadi asnaf. Dah kita punya cost of living ni dah makin teruk. Pendapatan kita bulan-bulan dah makin teruk. Kan? Jadi
wang zakat tu kita tak tahu nampak ke mana. Yang dapat mungkinlah ada yang dapat tapi tidak secara keseluruhannya. Dan Maksudnya institusi agama semakin ramai yang berpendapatan rendah, miskin bandar yang sudah tergelincir masuk ke dalam golongan fakir itulah. betul. Itu Hmm. satu. Kemudian kita tengok daripada dulu isu kita pandang kita orang yang ada kerja, orang yang orang yang ada kerja tetap, kemudian mungkin ada yang kerja secara part time masih lagi dapat kerja. Tapi macam mana pula orang yang tidak ada akses untuk dapatkan bantuan zakat? Contoh yang paling clear sekali di bandar ni adalah gelandangan. Gelandangan itu daripada first PKP sampai sekarang makin banyak. Dan kalau kau pergi tengok sendiri di sekitar Kuala Lumpur ni, budak kecil yang sepatutnya duduk di sekolah atau duduk di rumah untuk belajar, sekarang jadi gelandangan. Duduk dengan family, ada family yang tak boleh bayar sewa, itu keluar. Kita tahu kemudian duduk di mana? Duduk di pinggir-pinggir jalan. Kalau perasan ya, dekat kebanyakan tempat di Kuala Lumpur ni, di atas bangunan tu, biasa gelandangan akan tidur, kalau hujan, kalau apa benda kan. Jadi dia akan tidur di tepi bangunan. Kalau kita tengok, di tepi-tepi bangunan, itu ada macam pipe. Jadi setiap 10 minit, waktu malam, setiap 10 minit air akan keluar. Tujuan dia adalah apa? Tujuan dia adalah untuk jangan bagi orang tidur dekat sini. Kenapa? Waktu kita Macam lockdown, sprinkler masjid tak boleh digunakan, kita punya Habis? kapasiti... Ya, betul. Betul, macam sprinkler tu. Oh. Itu kalau tengok di KL, itu memang banyak. Kita ada, di BKL ada buat rumah singgah. Tapi rumah singgah ni, berapa banyak kapasiti orang yang boleh duduk dalam tu. Itu tak termasuk lagi dengan politik dalaman di BKL. Lepas tu siapa yang boleh duduk, siapa yang tak boleh duduk dalam rumah tu. Kalau boleh duduk pun berapa lama. Kemudian diorang ni macam mana diorang nak dapat kerja satu. Makan hari-hari adakah cukup sekadar nak kena tunggu NGO atau orang perseorangan datang dan bagi makanan. Kadang-kadang kita terlebih makanan kepada gelandangan. Tapi masalah gelandangan ni terus menerus kan sampai dan PKP ni lagi teruk. Kenapa kita tak gunakan contoh masjid kita waktu PKP ni tutup. Tak boleh buat apa. Kenapa tak boleh buka? Kalau tak buka Dewan Solat Utama di Masjid Bandaraya di tengah-tengah KL, buka di sofah, di apa kita panggil tu, di pelataran masjid yang terbuka tu, supaya orang boleh duduk, orang boleh tidur buat sementara waktu. Ramai orang yang kena halau daripada rumah ni. Jadi dia boleh buka, kemudian orang boleh gunakan tandas, orang boleh gunakan bilik air. Kita ni zaman COVID, zaman penyakit, bab kata Azwan Ali kan. Penyakit merata-rata. Jadi orang nak jaga kebersihan. Kenapa tak buka masjid dan gunakan? Kita boleh bagi dia orang guna toilet, kita boleh bagi dia orang mandi supaya kebersihan terjaga. Kemudian nak masak lebih senang. Jadi gelandangan ni tidak duduk spread ke merata-rata, hanya duduk di satu tempat sahaja. Kadang-kadang logik kita ni tak logik. Aku sebenarnya tak tahu macam mana. Ini kritik aku atas orang agama. Kita terawih hari tu. Dan aku percaya kebanyakan orang ni terawih sendiri-sendiri. Bila terawih sendiri ni, kita biasa baca surah lazim. Dalam Al-Quran itu ada surah Al-Quraish. Li'ilafi Quraishin ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Dalam surah Al-Quraish ni Allah sebut li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kita menyembah Tuhan sebut dalam Al-Quran, Tuhan yang at'amahum min ju', Tuhan yang mengenyangkan perut orang yang lapar, dan Tuhan yang wa amanahum min khauf, dan mengamankan dan menenteramkan orang yang takut. Orang yang duduk di luar ini orang yang sedang lapar dan orang yang sedang takut. Takkanlah kita baca hari-hari, masjid yang selalu baca, sikit pun dia tak faham dan tak boleh nak jadi manusia sikit lah. Masjid negara besar, masjid bandaraya besar, masjid wilayah besar. Kenapa kita tak gunakan tempat tu untuk orang-orang macam ni duduk sebentar, untuk duduk dan berteduh. Orang boleh bagi makan dengan senang, kan? At least itulah agama boleh buat. Bila kita tengok perspektif orang yang dalam paradigm masyarakat ni yang jauh lagi perbincangannya daripada
apa yang kita perhatikan dekat social media, sama ada di Facebook, di Twitter, yang mungkin tanya pasal Aisina, Lestari. This group of people are way worse. They don't even a house to begin with. Betul. Kan? Betul. Job, pekerjaan dan apa semua. Dan Kemudian kita cerita tentang vaksin. Macam mana dengan orang ni? Siapa nak bagi tahu dia nak daftar vaksin macam mana, information tentang vaksin macam mana? Kau tengok information tentang vaksin, kau nak ambil AstraZeneca ke, kau nak ambil Pfizer ke, kau nak ambil Sinovac ke, itu semua kebanyakan information itu dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu pun jarang-jarang sangat. Apa beza antara Pfizer dengan ini? Tak ada satu pun dalam bahasa Melayu. Jadi dia nak cerita untuk siapa? Bukan ke kerajaan ni kata Kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan yang mendaulatkan Melayu Islam. Tapi information yang very basic macam ni nak cerita tentang vaksin. Lepas tu orang bergaduh dengan vaksin sampai nak kena buat forum Ehwal Islam, panggil semua mufti. Basic information pun kita tak ada. Akses kepada information. Belum lagi akses nak mendaftar, akses macam mana nak pergi ke PWTC. Orang yang underprivileged ni takkan sampai bila-bila pun takkan dapat. Dan dia tak ada ruang untuk bercakap. Dia orang tak ada smartphone, dia orang tak ada Twitter space boleh voice out their opinion. So ke mana? Jadi antara selain daripada bantuan kepada golongan peniaga, masyarakat, orang yang gaji hari apa semua, there must be a special attention given. Sebab bila kita bercerita tentang wabak tu, pandemik ni, kita semua takkan selamat lagi, kita semua tak selamat. So, dan ini termasuklah golongan kerandangan dan sebagainya. Mungkin Afiq boleh share your experience dalam zaman COVID ni menuju ke arah total lockdown ni, your work with these people juga. Aku tak adalah banyak sangat buat, tapi banyak saja NGO yang buat. Contoh yang aku selalu bekerja itu dengan Seed Foundation. Seed Foundation ini adalah organisasi trans lelaki dan trans perempuan. Dia duduk di Chowkit. Jadi setiap hari itu dia akan sediakan makanan kepada golongan gelandangan lah. Maksudnya dia orang akan beratur dan ambil makan. Selain daripada tu dia bagi hand sanitizer, sekadar benda yang dia boleh buat lah within their own capacity. Golongan trans ni lah. Dan waktu bulan puasa hari tu pun dia orang ada buat 2 kali. Dia ada buat agihan makanan untuk buka puasa dan agihan makanan untuk sahur, selain daripada dia buat outreach dan dia bagi distribute kondom kepada sex worker. Tapi cuma satu yang menarik, waktu total lockdown, the second total lockdown tu, aku kebetulan tinggal di KL. Jadi kita orang berjalan dalam pukul 3 pagi. Aku tahu ni breach of MCO, tapi kalau kita tak berjalan kita tak tahu kan. Di area Lorong Haji Taib, betul? Kita tahu itu tempat sex worker kebanyakannya kan. Jadi sex worker ni masih lagi bekerja. Bila kita interview, kita tanya, dia kata orang sedikit kurang, tapi kita tanya macam mana polis ada kacau tak, sebab ada balai polis Chowkit dekat situ. Dan hampir kebanyakan sex worker di area Lorong Haji Taib ni sekarang warga negara Indonesia. Jadi bila kita tanya, dan dia masih lagi waktu total lockdown itu, dia orang masih lagi bekerja. Ada, kalau berjalan boleh nampak dia orang berdiri meleseh di tepi jalan cari customer. Dan menariknya, sebelah balai polis itu memang banyak yang beratur cari customer. Sebelah balai polis itu ada warung kecil. Sepatutnya warung waktu MCO tak boleh buka kan, tapi dia buka. Dan ada, aku nampak polis yang beli air daripada situ. So bila daripada warung tu. So bila kita tanya, dia kata, oh rupanya, dia kata, aku tanya polis kacau tak dekat sini, dia kata polis tak kacau sebab kita bayar. Kita jadi, meaning? Kita the sex worker lah. Jadi the sex worker tu bayar. Rupanya bila kita tanya, setiap bulan tu dia akan bayar kepada authority. Ini simple calculation ya. Setiap bulan seorang sex worker akan bayar 150 kepada pegawai polis. On top of 150 dibayar out of their money lah, bukan ibu ayam yang bayar, bukan lah. Bukan.
Sistem Okey. germo mak ayam ni sistem lama. Sekarang ni dah tak ada mak ayam dah. Kalau dulu Oh. mak ayam memang mak ayam akan jaga budak-budak dia. Tapi sekarang dah tak ada dah. Jadi dia on their own sekarang. Jadi dia kata dia bayar 150 setiap bulan sebagai wang perlindungan lah. Kemudian katakan setiap kali festival macam Hari Raya Aidilfitri, Hari Christmas, Chinese New Year, dia akan bayar 150 lagi. Jadi 150 campur kalau ada Hari Raya atau ini pegawai polis ni kebanyakannya Melayu 150 setiap bulan. Merry Christmas pun nak kena, Chinese New Year pun nak kena, Deepawali pun nak kena, Raya Haji nak kena, Raya Aidilfitri pun kena. Untung 150 lah. lagi. 150 lagi. Kemudian katakan lepas tu ada RM30 top up setiap bulan. Top up telefon. Top up telefon kepada pegawai polis. Kemudian tadi dah 150, 30. Kemudian nanti kalau pegawai polis tu kereta dia rosak, contoh dia. Dia akan call seorang, so sex worker ni akan tong-tong duit untuk bayarkan kereta dia. Untuk bayar baiki kereta. Dan aku tanya, okey, sekali main berapa? Dia kata rate sekarang ni tak macam rate dulu. Kalau rate dulu sekali main boleh lah dapat 150, 300 apa benda semua. Rupanya rate sekarang ni 50, 30 dan depends. Dan sewaktu COVID tu kebanyakan customer sebab di area Lorong Haji Taib tu dia ada wholesaler yang bawa turun sayur apa benda semua, dan diorang tak dapat banyak, mungkin dapat adalah RM30 apa benda semua. So katakan setiap malam itu kadang-kadang tak dapat apa, kadang-kadang dapat RM30. Kalau nak guna bilik, biasanya dia akan sewa bilik per jam. Jadi 1 jam RM10 untuk bilik. Jadi bayangkan macam mana sex worker ni nak hidup dengan satu, tak ada customer, nombor dua, setiap bulan kena bayar pada authority. Lepas tu nanti kalau kena tangkap, kena bayar lagi kepada authority. Ada yang kena harass, saja-saja kena harass. Ini benda yang setiap hari terjadi, tambahan pula sewaktu PKP. Mungkin cerita ni kita tak dengar sangat sebab diorang ni takut nak bercerita. Tapi antara sebahagian daripada golongan masyarakat yang terlepas daripada disinari oleh lampu limpah perhatian masyarakat lah. Bila kau cerita macam ni, akan aku sendiri pun tergamam bila dengar cerita ni kan. Dan bila kita cerita pasal total lockdown yang akan impact all those people yang berniaga dan gaji hari dan sebagainya, berniaga. Diorang ni memang tak total lockdown pun memang dah teruk dah. Apatah lagi bila berlakunya benda ni. Dan sekiranya kerajaan decide juga untuk buat Dan itu belum lagi ada di kalangan sex worker ni yang bunuh diri. Ada report yang kita dapat sewaktu first dengan second lockdown itu, lebih kurang yang aku dapat, mungkin ada yang lebih lagi. Ada lebih kurang 5 orang yang bunuh diri. Sebab yalah they had enough lah. Ya, nak kena bayar macam-macam, kemudian tak ada sebarang bantuan. Dan diorang ni antara macam mana sekalipun untuk diorang dapat bantuan ni susah. Sebab tu kita tak suka, kita marah apabila ingat dulu yang dia buat total lockdown, kemudian dia tak government tak bagi NGO distributekan makanan. Sebab ini semua berkenaan dengan trust. Orang tak trust dengan government. Dan bila kau halang tugas NGO daripada distribute makanan, orang ni tak akan keluar dan ambil makanan. Jadi menteri tu pakai otak sikit lah. Tapi sekarang dah boleh hantar makanan sendiri, dah bawa Food Panda. Itulah dia bawa Food Panda kan. Kita harap lebih efisien lah bila kalau berlaku total lockdown lagi sekali ni untuk hantar bakul makanan dan sebagainya. Ya. Sebab ada inside knowledge tu. Ya. Dan itulah, aku pun tak tahu. Mungkin satu lagi, kita harap supaya kalau betul-betul ada total lockdown, kalau kerajaan nak bantu ke semua NGO tanpa pilih kasih. Jangan bagi duit hanya kepada NGO yang pro Perikatan Nasional sahaja dan tinggalkan NGO yang lain. Dan kita pun tahu ada macam tu banyak.
Hmm. Masa total lockdown PKP yang first dulu ada bantuan kewangan untuk NGO? Wallahualam, aku tak Hmm. tahu, tak ada. So far tak ada rasanya. Hmm. Macam aku tak tahu untuk NGO lain, tapi NGO yang aku bekerja yang rapat dengan tak dapat sebarang bantuan daripada kerajaan Hmm. Tak dapat dan tak dibenarkan untuk mengagihkan bantuan dan lah. tak dibenarkan untuk mengagihkan. Ya, betul. That's the problem lah, because dia jadi frustrating sebab you think that you can do the work by centralizing everything, pemusatan kuasa sampai parlimen bergantung semua, tapi apa pun tak jadi. Itu yang kita geram tu kan. Yeah. Kalau if you can do the work, then it's okay. Yeah. It's okay to declare the emergency and buckle up and do the best, think out of the box. I mean, forget the cabinet or everything, just kumpulkan hanya beberapa orang saja to manage the country and run on a shoestring budget for the cabinet ataupun mageran or whatever shit lah yang kerajaan boleh buat, then it's okay. We can accept that. Yeah. But itulah benda yang yang menyebabkan kita semua sakit dada dah tak malam fikir benda-benda macam ni. Aku sebenarnya dah tak peduli dah. Aku harap Azwan Ali jadi Perdana Menteri sekarang ni. Kau sekolah tak? Kau sekolah tak? Tapi dia pun sekarang dah hidup sendiri, kondo 1 juta facing KLCC. KLCC dia Macam nampak mana? besar semut tu facing KLCC. Facing KLCC. Tapi tak apalah, dia pun the star interview dia pun making some good points. Sebenarnya betul. Dia punya point sangat bagus. Aku tabiklah dengan dia. Sebab tu aku cakap dia sepatutnya jadi sama ada Perdana Menteri atau dia jadi AG. AG pun boleh. Peguam negara. Peguam negara. Sebab dia ada law degree. Dia ada law degree. Dan I mean, itulah bila kita berhadapan dengan ataupun bila kita mempunyai sebuah kerajaan yang begitu lemah urus tadbirnya dan begitu incompetent sekali, the bar is so low for anyone to make sense and to become a better opinionated person kan. Macam Najib pun sounds reasonable right now kan, tak kisah. Betul. Kan, despite the fact that yang kita takkan lupa lah dia embezzle duit sampai bilion tu, tapi it's not because he's making sense, it's because the bar is too damn low. Being set by Perikatan Nasional, that's the problem. Dan Perikatan Nasional kena faham, ini pandemik ini kita berurusan dengan manusia tau. Dengan anak kucing pun kalau duduk tengah jalan orang boleh sedih. Ini kan orang tak makan, orang terpaksa keluar daripada rumah, orang bunuh diri sebab pandemik, sebab tak boleh bekerja, sebab tak boleh apa. Takkanlah kau tak faham. Data semua ada dengan kau. Dan yang kita tak faham tu, kalau kita tengok data, COVID ini yang paling tinggi sekali, antara industri yang paling tinggi sekali adalah kilang dan construction site. Tapi kenapa kilang dan construction site ini tidak ditutup? Kan? Boleh buka hari-hari apa semua. Boleh buka hari-hari, ya. Genting pun buka. Itulah. Dan I mean, contohnya tadi macam ada kita punya speaker tadi bagi tahu dia pergi mass testing yang state government buat dan isteri dia positif, dia negatif. So I mean, as long as the government is willing to help the people, memang lockdown is the best way. Sebab banyak benda kita boleh buat bila lockdown. Betul. So orang tak keluar, kita boleh buat mass testing. We can even go to people untuk buat testing sebab memang orang tak pergi mana-mana. Even we don't have to mobilize people to go out pun. Benda macam tu lah, But tapi sayang kita ada government yang don't give a shit tentang manusia, tentang orang-orang. So diorang tunggu apa sebenarnya sekarang ni? Entahlah, aku pun tak tahulah. Itulah aku cakap, senang kita naik Gunung Ledang je, kita santau dia orang ni semua. Aku dengar rumah orang asli kat situ bagus tau. Dekat Gunung Ledang? Gunung Ledang. The literal Gunung Ledang in Johor? The literal Gunung Ledang lah, betul-betul Gunung Ledang tu. Betul-betul Gunung Ledang.
Boleh lah, boleh. Nanti kau naik, Ha. nanti kau tolong cari lah. Aku carinya. Cakap dengan dia santau lah siapa-siapa yang mana patut. Itulah. Kau jangan lagi ada jap aku scroll jap pendengar kita punya Twitter space ni. Lagi kalau ada SB ke apa, masak lah. Kejap lagi ada Tak SB. apa. Tak apa. Santau-santau ni tak masuk dalam polis punya jurisdiction. Kita tak ada undang-undang spesifik untuk sihir. Jangan risau. Walaupun Patut. PAS ada dalam government, tapi Hmm. sebab kebanyakan orang PAS bodoh kan, kita tak mahu juga. Patutlah kau daripada awal lagi cadangkan santau ni. Aku tak tahu aku cadangkan santau sebab itu paling mudah. Dari awal lagi. Kalau aku cakap Okay. kita nak bunuh, kalau nak bunuh tu satu kesalahan jenayah. Kita nak santau. Asal dapat keluar kaca-kaca sikit pun jadi tak? Keluar sikit-sikit lah. Macam bagi gempak kan. So macam mana ni esok? Sebab satu lagi benda yang membuatkan kita jadi tertekan dan marah dan geram dan sedih, banyak benda lah, because bila dia macam menjerit ke dalam satu lorong gelap tau, macam screaming into the void bila kita cuba voice out anything to this government, sampai yalah macam tadi aku macam sampai dah hospital dah beli kontainer tak buat nak letak mayat kena letak dalam kontainer pun. Macam how itu satu. Kemudian kau tengok antara kementerian yang paling tidak aku rasa antara kementerian yang paling useless dan tak guna sekali adalah Kementerian Wanita. Satu, bila kita sebut isu pasal gelandangan, tentang sex worker, tentang undocumented migrants kan. Antara orang yang paling yang vulnerable dan rentan juga adalah perempuan. Kita tahu kes domestic violence itu sangat tinggi. Sebelum PKP pun tinggi. Waktu PKP, kalau kau berkurung dalam rumah, kau ada abusive husband, bertambah waktu lockdown ada abusive husband, bertambah. Kan? Itu nanti dengan perempuan, dengan anak dan menteri wanita tak buat apa-apa. Untuk inilah, untuk mempersiapkan masyarakat bagi menghadapi peningkatan. Ya, jadi aduannya macam mana? Ya, kita dulu ada talian Nur. Tapi talian Nur ni sejauh mana berkesannya talian Nur ni? Kan? Jadi perempuan-perempuan ni nanti nak pergi mana? Dengan authority kita, dengan polis kita, kalau perempuan pergi mengadu kata saya dipukul oleh suami saya, dia akan kata ini masalah rumah tangga, jadi kami tak nak masuk campur. Tak ada tempat perempuan ni nak pergi. Dengan Jabatan Agama lagilah kan. So di mana antara selain daripada masalah kewangan, masalah pendapatan ni, aspek-aspek yang kau highlight ni pun antara benda-benda yang kita kena fikir lah, yang kita kena beri perhatian bila dan andai berlakunya atau lockdown nanti, dan antara benda yang sepatutnya kerajaan fikirlah bila kita dia tidak tidak terikat kepada kecemasan kesihatan dan kecemasan ekonomi saja, tapi kita punya ada keselamatan dan mental health masyarakat juga penting. Faktor ekonomi itu memang faktor yang terbesar. Jadi kita nak sampai bila? Adakah ataupun sebenarnya kita nak macam apa yang jadi di waktu Arab Spring dulu, sampai orang kena bakar diri dia sebab tak boleh makan, government tak bantu apa-apa, yang baru government nak tunjuk yang kami sekarang baru nak dengar. Tapi kita nak orang bakar diri dia dulu baru kita nak ambil tahu orang ni susah ke tak susah. Itulah soalan yang sejak beberapa hari atau minggu ni yang membelenggu fikiran aku ialah, what is the breaking point for this government to finally say, okay, we are a piece of shit atau apa-apa, dan we need to do better and we need to plan better. What is the breaking point? Because for the past week aku fikir inilah breaking point dia.
inilah kot masanya mungkin kerajaan kita, mungkin Tan Sri Muhyiddin ataupun siapa-siapa akan yes, admit, okay, we need to do better and buat apa-apa lah. Buka balik parlimen ke, suspend the cabinet and buat magiran ke, apa-apa yang kau boleh buat masa darurat. Tapi nyata tidak. Sampai nurse dah menangis-nangis dalam TV, sampai dah tunjuk mayat berguling-guling dalam kontainer pun, apparently this is still not the breaking point. Dan sayangnya rakyat atau orang biasa ni, kalau dulu kita ada opposition yang kuat, sekarang ni opposition pun tak berapa kuat kan. Dan NGO, organisasi masyarakat pun tidak memainkan peranan dia yang sepatutnya. Jadi orang macam, kita nak pergi jumpa siapa ni? Siapa yang akan bercakap untuk pihak kita? Kan? Tapi some of them argue that what else they can do in this situation. So, tak banyak benda yang diorang boleh buat dalam keadaan yang macam ni. Mungkinlah ada argument, tapi sebenarnya momentum NGO kita ni dah mati sejak daripada Pakatan Harapan lagi, sebab kebanyakan NGO ni bila Pakatan Harapan menang, jadi dia ingat semuanya dah senang, kita tak payah buat kerja apa-apa lagi dah kan. Dan sebahagian daripada diorang pun masuk dalam government, jadi jurucakap kerajaan kan. Jadi yang tinggal yang saki-baki yang biasa-biasa je. Jadi dia tak terlalu vokal sangat. Negara lain, Thailand ada COVID ada dekat Thailand, orang boleh berhimpun juga macam biasa. Walaupun kes masih banyak. Walaupun kes banyak. Sebenarnya selain daripada berhimpun, banyak benda yang kau boleh buat. NGO ni boleh fikir. Kita dulu ada hartal. Kalau buat hartal lingkup government ni, cuma tak ada siapa nak fikir. Aku pun sama lah, aku cakap je lah kan. Sebab aku pun bukan NGO kan. Ni ada lagi seorang nak join kita punya perbualan ni. Ni aku punya pendengar ataupun speaker yang selalu kat lepak-lepak dekat aku punya Twitter space ni. Suara boleh dengar? Yes. Jelas. Terang. Ya, terang. Apa cerita ni kita ni, Suara? Total lockdown kita ni, esok nak mesyuarat ni. Itulah, esok nak mesyuarat. Esok kita pun tak tahu berapa banyak lagi kita punya kes baru yang akan direkodkan. Lepas tu nak kena tunggu besok pula tu. Sekarang ni dia pergi mana? Afi, kau boleh sabar. Kau boleh sabar tak? Mesyuarat ni bukan senang. Nak type minute, nak hantar email invitation, nak servis kereta, nak pergi meeting room. Mana boleh meeting on the spot? Tolong faham. Dia nak buat pro-tem committee dulu ya. Menteri Besar pun lupa. Menteri Besar pun dia lupa nak jemput. Lepas tu dia baru jemput pula. Dia lupa RSVP. Jemput cancel tu jemput balik. Kan. Sebab dia pun tak boleh fikir, siapa kita nak jemput ni? Kenapa kita kena jemput dia? Lepas tu tiba-tiba dah YB Amir kata, saya tak dijemput. Lah kita kena jemput dia rupanya. Baru jemput balik. Jadinya macam Su punya apa yang Su fikirkan adalah survival untuk small entrepreneur lah. Small and itu. And then macam tadi yes, golongan rentan kita, sex worker, gelandangan. And then ada yang hilang kerja, memang hilang kerja totally kalau ada lagi lockdown. Sebab masa PKP1 saya buat volunteer hantar makanan. Memang ini menjadi isu jugalah sebab mula-mula dia kata tak boleh kan, tapi kita buat juga under DUN Kampung Tungku dan kita tengok sebenarnya apa yang terjadi. Macam di Kampung Tungku, sebagai contoh masa saya buat dulu, kebanyakan yang menerima bantuan kita adalah warga emas yang tak ada siapa-siapa jaga. Maksudnya dia duduk seorang kat rumah ataupun macam mana? Dia duduk seorang kat rumah, and ada yang satu uncle tu dia buta. So dia mengharapkan ihsan jiran-jiran, tapi jiran-jiran pun mempunyai masalah.
Then bila kita pergi tengok dia memang kesian lah sebab anak dia sebenarnya duduk di tempat yang lain, tak boleh balik untuk tengok dia. Anak dia akan balik seminggu sekali. So bila dah buat lockdown tu anak dia tak boleh balik. Jadi bila kita pergi tengok dia, dia macam tanya, "Uncle makan macam mana? Apa yang ada lah," dia kata. Jadi kita jadi macam benda-benda yang macam ni yang kita sebenarnya kena macam mana so nak cakap benda tu kita kena ambil tahu dan benda ni yang sebenarnya akan buat macam-macam lagi kejadian-kejadian macam bunuh diri apa benda semua kita tak tahu. And then yang golongan rentan macam tadi Afiq cakap tu, di kampung Tuku juga sewaktu PKP mak dia kerja guard, anak dia tinggal di rumah dengan pakcik. Anak dia jadi mangsa rogol pakcik tu. So anak dia tak boleh nak cerita dengan mak sebab mak dia ni lari daripada bapak dia sebab domestic violence. Kira cuba menompang teduh dengan abang ni, tak disangka abang ni jadi haruan haruan makan anak pula. So benda-benda macam ni sebenarnya memang banyak terjadi sepanjang PKP, sepanjang PKP, semua ni benda-benda ni banyak terjadi dan kita tak tahu kenapa. Apa yang macam masa tu kita apa yang kita boleh tolong. Tapi kita nak tolong pun our hands are tied tau masa tu. Sebab kita kita kalau nak nak suruh gubal undang-undang ke apa benda ke, kita perlukan parlimen ditutup pula. Jadi macam mana? Takkan kita nak main redah je ke apa benda ke kan? Jadi sebenarnya benda-benda macam ni banyak jadi sebab buat kerja kira boleh katakan on ground semasa PKP daripada 1-2, sekarang ni 3 taklah kot sebab dah berhenti kerja kan. So 1-2 tu kita tengok macam-macam kes dan memang kes yang sangat-sangat menyayat hati. Ada yang tak ada duit dah nak beli susu anak sampai tahap macam tu. Itulah bila ironinya daripada perkongsian Afiq dengan Su malam ni ialah ironinya ialah darurat yang diisytiharkan oleh kerajaan pada awalnya kononnya untuk sebagai quote unquote darurat kesihatan kan untuk memerangi COVID ni, akhirnya perisytiharan darurat itulah yang menjadi punca dan akar segala kebingungan dan kekeliruan yang kita hadapi sekarang ni, baik dari segi pembentukan polisi, baik dari segi pencarian penyelesaian untuk kita dapatkan sumber kewangan untuk membantu masyarakat, baik dari segi pembentukan polisi untuk melindungi golongan rentan yang high risk punya masyarakat dan semua sekali lah kerjasama antara federal dengan state government dan akhirnya ketiadaan parlimen ataupun functional government ini akhirnya yang menjadi punca kepada semua keributan ini dan we are left with a bunch of dead bodies in the containers and things will not go away in the nearest time. Macam tadi siapa cakap check and balance tu tak ada. Inilah dia check and balance tu tak ada sekarang ni. So macam kita cakap pasal sebab ialah kita bekerja dekat on ground kan. So tahu macam mana susahnya untuk kerajaan negeri Selangor dapatkan data yang untuk kes COVID sehingga mereka terpaksa buat STFC. So STFC ni pernah buat sekejap lah sebelum sebelum berhenti. Kita memang buat macam Cina buta, macam meraba dalam gelap tau. Cina buta tu lah dia macam meraba dalam gelap. Kita tak ada hala tuju, kita just buat je. Memang kita just buat. And tadi siapa cakap yang wife dia kata dalam masa 48 jam akan dihubungi apa benda semua kan. Memang prosedur dia macam tu. Tapi sebenarnya it depends on PKD juga. Sama ada sebab macam yang hari tu yang Su ikut training, dia kata once dah positif, STFC akan maklumkan kepada PKD dan lepas tu kira macam PKD this is kau punya kerja pula. So itu tak boleh, kita dah maklum pada PKD dan data tu kita dah bagi kat PKD yang akan ambil tahu. Jadi sekarang ni STFC pun dia buat kerja macam tak apalah, kita asalkan kita dapat numbers tu, tapi kita numbers tu tak sync dengan federal. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Dan
apa yang ada dekat federal dia tak nak share dengan dekat states. That's even worse lah. Hmm. Itu masalah. Jadi STFC ni Dr. Zul, Dr. Maria dan apa ni semua, diorang buat kerja tak ada guidance daripada federal. Kita tak tahu kat mana kawasan yang betul-betul merah, betul-betul kira macam betul-betul teruk lah. Kita tak ada guidance tu. Jadi itu yang satulah, alhamdulillah YB nak buat, dia buat terus mass testing. So daripada situ kita sendiri Kerajaan Negeri Selangor sendiri ada data sendiri. Tapi itulah bila dah macam ni orang salahkan pula dia. Orang cakap dia mandai macam-macam lah. Tapi sebab federal tak nak share benda tu. Itulah masalahnya kita hari ni. Okay, thank you. Itulah So, jadi nak buat total lockdown ni. banyak benda yang Thank you so much. banyak benda yang perlu diperhatikan dan kita tak tahu lah apa sebenarnya yang akan berada di atas meja mesyuarat tu esok dan sejauh manakah. I mean, I think on I think the question that we should ask lah bukan sahaja adakah rakyat bersedia, sebab rakyat I think the word is not bersedia but sanggup. Tapi soalan yang lebih tepat adalah adakah kerajaan bersedia untuk buat total lockdown. I think that's the more important question that we need to ask. Sebab kalau berdasarkan perkongsian Su dan Afiq tadi dan rakan-rakan yang lain tadi, nampaknya macam banyak lagi lah benda yang kita masih lagi belum cover since the first PKP hari tu, and tomorrow the government will again trying to consider a decision whether to implement a total lockdown. Tak kisahlah sama ada nationwide ke atau Selangor, KL, Putrajaya, itu masih belum tahu lah. Dan soalan yang sama juga kita kena terus bertanya lah, maksudnya kalau tak jadi macam mana pula? Maksudnya kalau tak ada lockdown, maksudnya keadaan normal berterusan macam biasa, dan how do we move forward? That's another question lah. Ya, tapi kan aku tak tahu lah orang lain kan. Macam aku, dulu waktu mula-mula COVID kita selalu tengok KKM punya update hari ni berapa banyak, hari ni berapa banyak. Aku dah stop tengok update tu dah berbulan-bulan. Aku rasa awal tahun ni, dan aku pun malas nak download MySejahtera sebab aku rasa useless application tu. Sampailah baru ni yang 6,000 tu pun yang tu dah baru start aku tengok balik. Dan sama ada total lockdown ataupun tidak, aku rasa kebanyakan orang ni dah, kau tahu macam mampuslah, dia buat tak tahu dah. Sebab kita dah lockdown Kuasa aku macam itulah. Daripada first, second, yang ni third, campur dengan darurat lagi. Kita ni dia nak suruh kita mati dalam rumah ke apa, aku pun dah tak peduli dah. Aku rasa itulah. Ya. Memang yang walaupun I mean to certain it's irresponsible, tapi aku banyak baca ayat yang cakap ialah kita memang tak mampu, lebih baik risking our life contracting COVID daripada mati sebab tak ada duit nak makan. Mati tak ada duit nak makan. Betul, mati tak ada duit nak makan. Betul. Orang nak makan apa? Malangnya ramai yang berada dalam situasi itulah. Bapak aku bukan namanya Azmin Ali, bapak aku Muhammad Noor. Lil bro, jangan macam ni Lil bro. Oh, Lil bro. So nak cerita pengalaman keluarga Su sendiri. Sebelum ni Mak Su ada bisnes bas sekolah tau. So sejak PKP 1, bisnes tu mati dan kita orang memang dah tutup habis dah bisnes tu. So imagine pembawa bas sekolah yang lain. Maksudnya memang habis lah, tak ada dah shutdown. Habis, memang tak ada, memang dah tak ada. Kita dah memang tak boleh nak jalan sebab berapa bulan? Tahun lepas rasanya 3 bulan je kot sekolah. Tahun ni memang kita decide tak payahlah, kita tak payah nak buat bisnes dan apa benda. And kawan-kawan yang lain yang masih lagi kekal bisnes tu mengeluh juga ni. Alah ni dah PDPR balik apa benda semua kan. So dia nak roll balik tu, dia punya bayaran bulanan, dia punya bayaran bengkel dia apa benda semua memang tak ada. Dah memang bisnes tu mati dah sekarang ni. Maksudnya bas semua jual lah ataupun habislah, dah tak ada, memang tak ada. Memang keluarga Su memang tutup habis.
Kau tahu tak? Ha. Waktu yang air Sina dulu, yang boleh keluar air Sina 10,000 tu, kau ingat orang yang keluar air Sina ni, dia buat apa dengan air Sina dia? Beli susu anak. Tak ada maknanya beli susu anak. Dia orang buat investment. So tu aku cakap, Betul. keluarkan air Sina ni, air Sina, berapa ramai orang yang betul-betul terkesan dengan COVID ni ada caruman KWSP? Tak ramai. Betul. Jadi yang keluarkan air Sina ni orang yang betul-betul privilege. Bukanlah semua, tapi kebanyakan dia macam tu. Sebenarnya lah. Ha. Yalah macam kau cakap tadi lah. Kebanyakan orang they don't even have caruman to begin with. Betul. Macam makcik-makcik niaga tepi jalan ke apa benda kan, dia orang tak ada caruman KWSP. Okay, kita nak borak dengan Darwin jap. Apa cerita Darwin malam ni? Mungkin Sorry guys, side track sikit daripada isu Boleh dengar? boleh jelas. Boleh. I don't know if you guys know, tadi baru masuk berita another custodial death dekat Balai Polis Gombak. Baru je jadi. OCPD dia kena really? transfer. Pasal apa? Siapa yang mati? Tak tahu, another Indian. Baru dia lepas sejam dia kena tahan, dia mati. Afiq, boleh komen on this as a legal practitioner? Sebab tu kita nak IPCMC daripada dulu lagi. NGO kita request untuk IPCMC supaya kes death in custody ni bukan kes baru, tapi aku rasa sejak COVID ini mungkin kes dia lebih tinggi kerana tak ada siapa yang sekarang ni monitor apa yang polis buat, melainkan family members yang terdekat lah. Itu satu yang, dan diorang akan diam lah. Dulu dengan tak ada COVID tu, kita banyak kita dapat report cases yang death in custody ni. Satu, boleh jadi polis pun sekarang ni bertambah burden kerja dia dengan stres nak kena buat tu, nak kena buat ni. Aku rasa boleh jadi death in custody lebih tinggi lah untuk tapi unreported dan kita tak tahu. Jadi sebab tu kita request supaya adanya IPCMC. Tapi buat macam mana, waktu Pakatan Harapan jadi government pun dia tak boleh nak buat apa-apa dengan IPCMC. Tambah lagi bila Perikatan Nasional pegang dan kita ada ketua polis negara yang baru, dan kita pun tahu baru-baru ni sebelum bersara Hamid Badur, ketua polis negara yang dulu, cerita tentang pegawai-pegawai polis besar ni yang dipegang oleh toke-toke, dan benda ni tak mustahil lah. Maksudnya corruption di kalangan polis itu sendiri harus ada satu reformasi. Dan nak buat tu, nak tak nak kau kena ada government yang ada integriti lah, bukan government yang tak bagi salam masuk ikut pintu belakang kan. Dan kena buka parlimen lah. Ya, dan kena buka parlimen. Tapi kalau buka parlimen sekalipun, ini antara benda yang aku sedikit kecewa dengan Pakatan Harapan. Dia ada banyak masa sebelum ni untuk hapuskan akta hasutan. Tapi dia tak buat. Dia boleh buat IPCMC, dia ada kuasa untuk buat benda tu. Dia tak buat. Ataupun adakah mungkin tempoh pemerintahan Barisan Nasional selama 60 tahun tu menyebabkan checklist Pakatan Harapan ni panjang sangat. And they try to do a bit of everything. Boleh jadi begitu juga. Jadi begitu juga, dan mungkin sebab aku marah, kadang-kadang aku rasa unnecessary. Maksud aku macam mana ya? Yelah, kita tahu dia pegang tak panjang. Tapi sekurang-kurangnya adalah benda satu ataupun dua reformasi undang-undang yang dia boleh buat. Setidak-tidaknya akta hasutan ataupun IPCMC. Okay. Thank you Darwin yang bagi information tadi. Mungkin kita boleh bincangkan topik ni dalam Twitter Space yang berikutnya. Saya pun bila ada topik yang malam ni pun just saja nak sharing lah kan, just nak buat sebab lama sangat dah tak ber-Twitter Space dan tak sempat nak cari guest. Mungkin untuk topik-topik yang begini kita boleh cari beberapa orang speaker untuk join. Kau kena join aku lah Afiq, kalau tak tajuk macam ni. Aduh. Ya, mana cerita hantu je. Mana cerita hantu. Afiq, kita nak cakap. Afiq, kita nak cakap.
Dulu KDN yang pegang Muhyiddin Yassin you all. Itulah. Macam mana nak buat? Itulah dia. Macam mana nak buat undang-undang? By the way. Itulah dia. Jadi macam mana nak buat semua benda tu, dia yang Itulah dia pegang. sebenarnya. Aku ingat waktu tu Muhyiddin Yassin, aku pergi ke pejabat Muhyiddin Yassin waktu tu, kebetulan nak teman Wan G. Wan G kan ada waktu dia Ustaz Wan G. Ustaz Wan G, waktu dia ditahan itu polis di dalam penjara Kajang itu ada orang yang pukul dia. Buat benda yang tak patut lah. And then kita pergi, bila kita tanya, biasanya penjara, correctional punya tempat, biasanya akan ada CCTV. So bila ini penjara Kajang, bila kita tanya penjara Kajang kata CCTV kita rosak. Itu penjara tau. Itu correctional punya institution. Dan aku rasa untuk lock up, sepatutnya lock up ni pun ada CCTV. Tambah kita sekarang ni, lock up kita bukannya buruk, bukannya lock up macam rumah pasung zaman dulu. Lock up kita, kalau kau pergi ke Jinjang, lock up besar dan cantik. Tak ada biji kat dalam. Bukan, biji kat dalam tu aku cerita pasal buah jambu tau. Terkedumat. Jangan Fi, ni bukan Twitter Space After Dark ni. Kau jangan macam-macam. Dan sepatutnya lock up kita adalah CCTV-nya. Tapi itulah, waktu dia jadi tu CCTV ni pun susah nak pasang. Aku pun tak faham. Lepas tu yang body cam tu pun macam-macam lah, susah sangat dia nak betul-betul buat. Itulah. Banyak lebih banyak persoalan daripada jawapan lah. Sebenarnya solusi bagi semua ni satu je. Apa? Santau. Itulah perjuangan kau ni malam ni. Aku dah tak peduli benda lain dah. Jelaslah perjuangan tu. Sokong. Okey, rasanya itu je malam ni. Kita pun dah bersiaran dalam sejam lebih macam tu. So thank you semua malam ni yang walaupun agak off topic dan macam walaupun rapu sikit, tapi tak apalah, sebabnya kita ada sharing dan banyak juga benda kita belajar daripada perkongsian tadi. Thank you yang DM saya tadi. Thank you Afiq, Su, Darwin, and then Azizi ke siapa tadi, ada guru kita yang isterinya didapati positif COVID. So any last word, Su, Afiq? Ya. Sebelum kita menutup space ni. Kau nak aku nyanyi lagu raya? Janganlah. Tak. Lagu raya dah dengar. Itu cuma nak cakap kalau ada kontak-kontak Santau tu jangan lupalah share-share. Tapi kalau ada, kau boleh DM aku lah. Santau yang dekat-dekat sini. Dekat kampung Datuk Harun ke, yang kita tak payah rentas negeri kan? Gitu. Santau patut SOP. Aku tahu ada satu dekat Bandar Tun Razak tapi dah meninggal. Tak tahu lah kalau anak dia ada lagi. Anak dia lah yang Santau tu. Anak dia Santau tu. Dia take over business. Okay. Thank you everyone. So kita harap walau apapun walau apapun perkongsian kita malam ni, saya harapkan yang paling penting sekali lah kepada semua orang yang ada di Twitter Space ni untuk sama-sama kita menjaga diri lah. Itu yang paling penting sekali. Dan saya faham memang keadaan yang berlaku dalam negara kita sekarang ni memang tidak ideal. It's not ideal. Dan semua orang ada bebanan yang dipikul, ada tanggungjawab berat yang digalas, dan bukan mudah untuk kita menghadapi kehidupan seharian kita dengan memerangi banyak benda dah dalam satu masa yang sama, memerangi wabak yang masih belum enggan surut, memerangi ketidakcekapan kerajaan dan banyak lagi. Jadi, dan saya pasti ini semua memberi kesan kepada kita, taking its toll lah. Jadi penting juga untuk kita, selain daripada kita terus
berterusan menyuarakan kebimbangan kita, menyuarakan hasrat dan harapan kita kepada kerajaan dalam apa saja cara yang kita boleh buat di Twitter, di Facebook, di Instagram, di grup WhatsApp sama kawan-kawan dan sebagainya. Penting juga untuk kita jaga diri masing-masing, itu yang paling penting, dan orang yang terdekat. Mungkin sukar untuk kita menghulurkan bantuan ataupun untuk menjadikan negara ini lebih baik secara besar ataupun secara makronya, tapi kita boleh melakukannya pada kadar ataupun skala yang lebih kecil dengan bertanya khabar dan membantu orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan kita sentiasa boleh mulakan dengan ahli keluarga dan rakan-rakan kita yang dekat. Itu yang paling penting sekali lah. Kalau kita semua sebagai satu komuniti berperanan untuk buat perkara itu dengan orang-orang yang lebih dekat, jadi dia punya mass effect dia tu akan berkumpul dan membesar seperti bola salji lah. Dan kita harap itulah yang kita boleh, sekurang-kurangnya itulah yang kita boleh lakukan. Sebab itu jugalah saya fikir kenapa pada awal-awal dulu kita ada kempen atau hashtag kita jaga kita tu, ialah dia bukan sekadar kempen geli-geli kita nak berangan ataupun kita rasa macam best sangat benda kat social media ni, bukan. Tapi saya rasa dia lebih kepada satu luahan hati yang ikhlas dan jelas bahawa when everything else fail, we have to learn to trust and lean on to each other. Saya rasa itu sebenarnya jauh di lubuk hati kita semua percaya dengan perkara tu, dan saya yakin walau sedahsyat mana pun keadaan yang bakal melanda ni, kalau kita berusaha sedaya upaya untuk membantu sesama kita, kurangnya kedurjanaan ataupun kelemahan tu kita boleh kurangkan lah, dan perlahan-lahan menjadikan kehidupan kita lebih baik, apatah lagi dalam menghadapi wabak ni lah, kan. So saya rasa itulah yang paling penting sekali untuk kita berhadapan dengan kemungkinan total lockdown ni, dari segi fizikal, dari segi mental dan sebagainya. Seperti mana hari tu saya punya Twitter space dengan Dr. Azman itu, kan, saya masih ingat lagi pesanannya, yang kita patuh SOP, bukan sebab takut kena saman, bukan sebab takut kena tangkap, tapi sebab untuk kesihatan, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk ibu bapa kita dan rakan-rakan yang terdekat, kan. Saya tahu dan saya faham bahawa bukan semua orang ada luxury untuk buat kendiri isolation lockdown kendiri, tapi kepada yang ada kemudahan itu, kelebihan itu untuk buat self lockdown, buatlah, kan. As much as possible just stay at home, and as much as possible try to manage your daily life from home. Tapi kalau kepada kebanyakan kita yang tidak mampu, berhati-hatilah dan sentiasa patuh SOP dalam keadaan yang semakin meruncing ni, dan kita harap semoga keadaan akan jadi lebih baik lah untuk kita semua. Dan saya harap kalau ada lah dalam kalangan listener saya tak tahu ada ke tak, tapi kalau ada lah dalam kalangan listener kita ni yang yang berada hampir dengan lingkaran kuasa, within the circle of power tu, kalau ada yang mendengarkan, tolonglah, seperti mana yang saya rayu dan minta dalam dia punya tweet tadi tu, walaupun macam rage tweet, macam marah-marah sikit kan, tapi I think the bottom line is tolonglah, kita minta sangat kepada kerajaan kita, Kerajaan Perikatan Nasional ni, bukan kerajaan kita lah sebab tak undi pun, tapi anyway, that beside the point lah. Yang penting ialah this is the breaking point. The breaking point was a long time ago, tapi kalau ini bukan breaking point, saya tak tahulah apa lagi yang seharusnya menjadi
breaking point kepada kepimpinan kita, kepada kerajaan kita. Apabila 2 angka orang mati setiap hari, kes pun dah sampai 6,000, Kementerian Kesihatan Malaysia pun dah beli kontainer untuk dah tak muat dah nak letak mayat dekat bilik mayat. How grim the situation must be for the government to realise that enough is enough with the politicking, with all this securing parliamentary seats and power bullshit, kan? To admit defeat, itu yang paling penting, to admit defeat, that this COVID-19 has defeated, bukan mengalahkan kita tapi mengalahkan ketidakcekapan kerajaan itu. Inilah masanya, inilah keadaannya yang seharusnya menjadikan kerajaan kita sedar dan insaf bahawa ini bukan lagi tentang kuasa. Tolonglah do something right this time untuk tidak mencampakkan negara ini ke lembah kebinasaan, dan untuk memastikan generasi akan datang akan terus boleh hidup di dalam sebuah negara yang baik, sejahtera dan functional lah. Saya mahu itulah, above all saya mahu itulah. Saya mahu renung ke dalam mata anak saya, Umar, dan I want to be able to tell him that everything is going to be okay, and for the next 15, 30, 50 years you would be able to live in a country a better country than what I have now. Saya mahu katakan itu kepada anak saya, dan saya yakin anda semua yang mendengar ni ada anak-anak, anak saudara ke, kan, pun ada keinginan sebegitu juga. Saja, maaflah melapu sikit malam ni. Terima kasih kepada semua yang mendengar, dan saya harap mesej, walau apa pula any takeaway yang anda dapat daripada sesi malam ni, kongsikanlah kepada rakan-rakan dan orang yang tersayang. Maafkan kalau ada tersilap kata. Biasalah bila borak dengan kawan-kawan, dengan Afi, dengan Su tu kadang-kadang terlepas kandang lah sikit kan, melapu sikit. Tapi I think essentially you'll get the point lah. Okay. Jadi terima kasih semua yang sudi mendengar. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi. Kalau ada masa lapang, saya cuba akan dapatkan guest dan speaker untuk beberapa topik lah di Twitter Space nanti. Terima kasih. Selamat malam. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.